Okey, salam semua. Kita jumpa lagi dalam video kali ini. Okey, tumbuhan memecarkan biji benihnya. Okey, terdapat 4 cara untuk tumbuhan memecarkan biji benih. Okey, memecarkan maksudnya dia mengeluarkan biji benih. Okey, ada 4 cara. Biji benih itu mestilah jauh daripada induk dia. Okey, memecarkan supaya biji benih dia jauh daripada induk dan anak dia nanti tumbuhan yang kecil nanti akan tumbuh jauh daripada ibu dia. Okey, kenapa perlu jauh? Supaya tak ada persaingan. Okey, dalam buku saya dah bagi tahu kamu hari tu untuk baca kan. Okey, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah melalui angin, yang kedua melalui air, yang ketiga melalui mekanisme letupan dan yang keempat melalui haiwan. Okey, dalam video ni kamu akan tengok satu persatu lah. Yang pertama daripada angin dulu. Okey. Yang penting ciri-ciri biji benih dan buah itu perlu kita ketahui. Okey, macam mana ciri-ciri tumbuhan biji benih yang dipecarkan melalui angin? Yang pertama dia haruslah ringan dan mempunyai struktur biji benih yang seperti sayap dan juga seperti bulu ataupun feathers lah. Okey. Kamu tengok dekat bunga ini, dia mempunyai biji benih yang sangat ringan. Sebab tu dia boleh terbang. Yang ini pula dipecarkan melalui air. Okey. Melalui air dia mestilah terapung. Dan satu lagi dia mestilah kalis air. Dia tak boleh menyerap air. Kalau dia menyerap air dia akan tenggelam. Contohnya seperti batu lili, teratai dan juga buah kelapa. Okey. Kemudian dipecarkan melalui mekanisme letupan. Okey, tengok sini mekanisme letupan dia meletup. Okey, jadi buah yang meletup dia mestilah kering seperti kekacang. Kalau kamu lihat kekacang dan juga biji getah. Okey, dia kering. Bila dia kering dia akan pecah. Okey, itu namanya mekanisme letupan. Seakan-akan meletup. Kamu tengok dalam video, okey, kekacang. Bila dia kering dia akan pecah. Okey, jadi ini adalah cara, saya back sikit. Okey, ini adalah 3 cara yang dipecarkan oleh tumbuhan itu sendiri, iaitu melalui angin. Angin ciri-ciri dia mestilah ringan. Kalau dia berat macam mana nak ditiup angin? Dan satu lagi, ciri pada biji benih itu mestilah ada seperti bulu-bulu, ada seperti sayap. Dia ringan dan boleh terbang ditiup angin. Kemudian melalui air tumbuhan itu mestilah kalis dengan air. Kalau dia tidak kalis air, dia akan menyerap air dan tenggelam. Kemudian melalui mekanisme letupan pula, buah ataupun biji mestilah kering dan boleh pecah. Okey, bila pecah, dia akan melemparkan biji itu ke tempat lain yang lebih jauh. Okey. Alright. 3 ini adalah mekanisme penyebaran yang dipecarkan oleh tumbuhan itu sendiri. Okey, yang keempat adalah melalui haiwan. Ini bukan disebabkan oleh tumbuhan tapi disebabkan oleh haiwan ataupun manusia. Okey, sebagai ejen biotik. Iaitu organisma hidup. Kita lah. Okey, kita burung, monyet, tupai dan sebagainya. Itu adalah ejen biotik yang menyebarkan. Bagi contoh, mangga. Bila kita makan mangga, kita akan buang biji dia. Biji dia ni akan dibuang ke tempat lain. Jadi, secara langsung dia akan tumbuh di tempat lain. Okey. Melainkan kamu makan biji dia lah. Okey, contoh haiwan, burung akan makan buah ceri ataupun cili. Bila burung tu makan ceri, biji yang keras, biji dia mesti keras biji ceri cili yang keras dia akan masuk ke dalam perut burung, kemudian dikeluarkan melalui najis. Okey. Biji itu bila dikeluarkan melalui najis dia akan ada menjadi lembut lah. Okey, disebabkan oleh proses di dalam perut burung. Kemudian bila dia lembut, dia akan jatuh ke tanah dan tumbuhlah tumbuhan yang baru. Okey, tak kisahlah cili ke apa ke. Okey. Sebab tu tempat kita, kalau kita lihat banyak burung dekat pokok, dia ada tumbuhan-tumbuhan lain yang tumbuh. Okey, sebab daripada najis.
Contoh-contoh lain seperti blackberry, cherry dan juga apple. Okey. Apple, biji-biji dia semua keras. Kenapa dia keras? Supaya tidak habis makan oleh burung. Dia akan masuk dalam perut tapi tidak dicerna. Okey. Jadi di sini contoh kenapa tumbuhan perlu memecahkan biji benih. Okey, saya bagi contoh. Tumbuhan ini yang kamu tengok dalam video, kalau dia tidak pencahkan biji benih dia akan jatuh tidak jauh daripada induk dia, ibu dia lah. Okey. Kemudian dia akan bersaing. Tumbuhan memerlukan apa untuk hidup? Dia bersaing matahari, dia bersaing dengan induk dia berebut nutrien, air. Okey. Jadi itulah bila dia kalah bersaing, dia akan mati. Okey, tengok video Dia bersaing untuk mendapatkan matahari contohnya. Induk dia dah besar, jadi dia akan melindungi tumbuhan kecil itu dan dia akan mati. Okey, jadi itu penerangan serba sedikit. Okey. Jadi saya balik lagi kepada yang awal tadi. Saya ulang balik Okey, yang penting disebarkan melalui angin. Okey. Kamu tengok yang sebelah tepi, seed. Hair-like structure. Okey. Struktur dia mempunyai sayap dan bulu-bulu halus lah. Okey, supaya dia mudah diterbangkan oleh angin. Kemudian yang dipencarkan oleh air pula seperti teratai. Teratai kalau kita lihat biji benih dia ringan. Okey, dia mempunyai banyak rongga-rongga udara di dalam biji benih dia. Dan gambar yang sebelah kanan pula adalah buah kelapa. Buah kelapa, bila kelapa ni kan kelapa selalu tumbuh di tepi-tepi pantai. Bila buah dia jatuh, dia akan dibawa oleh air laut dan hanyut ke pantai yang lain ataupun hanyut ke tepi-tepi pantai yang lain. Jadi dia akan tumbuh di tepi pantai. Okey, jadi fungsi dia, ciri dia mestilah ringan, terapung Kenapa buah kelapa yang berat tu boleh terapung? Sebab di dalam sabut kelapa tu dia ada banyak ruang-ruang udara. Okey. Kalau kamu nak tahu, kamu pergi tengok kelapa dekat tepi-tepi rumah di kampung, kamu suruh ibu atau bapa kamu belah, tengok macam mana struktur dia. Kalau kita campak di dalam air, dia akan timbul. Okey. Dan mekanisme letupan saya dah terangkan tadi, dia mestilah kering dan boleh pecah. Okey. Dan yang terakhir adalah mekanisme penyebaran daripada haiwan. Okey, satu, kalau kita lihat buah-buah yang disebarkan oleh haiwan, buah-buah itu mestilah bersifat menarik. Dia mesti terang. Okey, contohnya seperti cili. Cili ni warna merah, terang. Okey, mangga. Mangga warna kuning. Dari jauh boleh nampak. Okey, dari jauh boleh nampak. Jadi, itulah ciri-ciri buah yang dipecahkan oleh haiwan. Dia mestilah sedap dimakan. Okey, ni contoh. Blackberry, dia mesti sedap dimakan. Dia mestilah manis. Dia mestilah yang disukai oleh haiwan. Dan yang paling penting, biji dia mestilah keras. Okey, ingat keras. Sebab kalau kita makan cili sekalipun, contohnya buah anggur ke, kalau kamu makan biji dia, dia akan keluar balik melalui najis. Dan biji benih itu tidak rosak. Okey, tidak rosak sebab biji dia keras. Okey, jadi itulah ciri-ciri yang ada. Jadi selamat belajar. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih.